Kita ucap terima kasih sudah hadir dan masih dari bulan Syawal, jadi banyak ucap selamat Aidilfitri, maaf zahir batin, minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Saya tak mau ulang lagi masalah-masalah Puan UMNO buat kacau. Saya nak tumpu apa yang kita nak buat. Kenapa? Kerana saya yakin insya-Allah pilihan raya ini akan memberikan keputusan yang nyata, pertahan dengan kuat kerajaan pimpinan Tok Guni Aziz di Kelantan, dan kita insya-Allah tawan Putrajaya. Saya tambah yakin kerana saya lihat bukan sahaja di negeri Kelantan dan beberapa negeri yang kita kuasai, termasuk Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan Perak, tetapi saya yakin kerana perkembangan terbaru di Sabah sekarang ini. Jadi UMNO goodbye. Jadi tak usah balah banyak-banyak. Jangan buat fitnah banyak-banyak. Saya nak bagi ingatan kawan-kawan UMNO. Jangan sombong, jangan fitnah. Kerana bila kita perintah, kita turun harga minyak, kita bagi pendidikan percuma, kita buat. Saya datang semula Tanah Merah. Ini yang nak beratur mula cium tangan saya ni Puan UMNO, tahu tak? Puan. Jadi tak usah takabur sangat. Ya. Ini macam tiap ke tempat saya datang, cerca, ya, macam saudara Saifuddin sebut tadi, Israel Pengusi sebut tadi, bawa video lucah seks, ya. Jangan ya, muka macam saya perut boroi. Apa dia? Kita ada maruah, ada Aziza, ada anak-anak, ada keluarga. Apa ini politik macam ini? Politik kotor. Apa sudah ingat pemimpin UMNO tu orang berakhlak? So nak saya cerita pasal Najib Rosma? Tak payah saya. Tengok rambut dia mencukup. Ya, tak payah. Saya nak menang, ya. Keadilan PAS di AP kita nak menang, tapi bukan kita nak menang kerana cerca dia. Bukan kita nak menang kerana aib dia, telanjangkan dia, telanjangkan dia. Kita nak menang kerana kita yakin kita bawa dasar yang betul. Saya mula tadi dengan membaca ayat Quran, ya. Yakin dengan perjuangan kita, bawa ke jalan Islam. Dan jangan kita rasa kecewa atau takut. Dunia sekarang tak berubah. Dulu kalau kita sebut, kemungkinannya tipis. Sekarang berubah. Tunisia beberapa bulan yang lalu, Syekh Rashid Ghannouchi, pemimpin gerakan Islam An-Nahdhah, menang di Tunisia. Dia undang saya pergi. Dia minta saya jumpa 60 ahli parlimen Parti Islam An-Nahdhah. Dia dah perintah sekarang. Mesir, Tunisia, Rashid Ghannouchi dulu dibuang negara. Dekat 20 tahun tak boleh balik Tunisia. Balik saja menang dia. Mesir, Dr. Morsi, Hafiz, satu-satunya pemimpin Islam dunia, presiden dunia sekarang yang Hafiz hafal Quran. 3 tahun yang lalu Morsi di penjara. Pemimpin UMNO Mesir Husni Mubarak, dia presiden. Syekh Qaradawi buangan di Doha. Itu 3 tahun yang lalu. Sekarang Morsi yang di penjara jadi presiden. Presiden Husni Mubarak masuk penjara. Syekh Qaradawi yang dibuang ke Doha balik disambut oleh 3 juta umat Islam Mesir. Khutbah Jumaat di Medan Tahrir terbesar. Saudara, saya nak ingatkan kawan-kawan dalam UMNO, kita boleh ikhtiar, tapi kita kena fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kerana Allah kasih orang bertawakal. Biar kita saing dengan agak baik sikit, ya. Jangan kita bawa isu, ya. Selain daripada isu fitnah ini, macam Saifuddin kata, masalah Cina habis.
Ini harap kata Uni Aziz, dia serah pada Cina. Anwar, kata Dr. Mahathir, Anwar jadi Perdana Menteri, dia serah negeri, dia jual negeri kepada Cina. Jadi kita orang takut dengan Cina. Saya nak bagi tahu saudara, ni orang Islam ada ni 90%, orang Cina ada sikit, India ada sikit. Saya nak bagi tahu di sini. Ya. Saya nak sebut di sini ke di Pulau Pinang depan orang Cina sama. Malaysia ini tidak mungkin akan aman dan adil kalau kita tak beri pembelaan yang sewajarnya kepada majoriti orang Melayu dan Bumiputera yang terpinggir. Kita tetap akan pertahankan masyarakat Melayu dan Bumiputera. Tetapi saya nak berulang, ya, bahawa orang Cina di negeri kita ini, ya, rakyat kita, warga negara kita, sahabat dan keluarga kita, saya akan tetap pertahankan hak Cina, India, Dayak, Kadazan sebagai anggota keluarga kita, rakyat Malaysia, insya-Allah. Masalah apa? Sebab tu kamu nak maki lah macam mana pun. Saudara, masalah di negara ini masalah yang disebut governance, pimpinan. Siapa yang miskinkan rakyat? Ini Kelantan. Kelantan. Royalty, siapa yang tak bagi? Cina tak bagi ke? UMNO yang tak bagi. Sebab itu sudah tosah lah. Biarlah UMNO gege banyak-banyak. Bagi tahu, ni Anwar Ibrahim cakap malam ni. InsyaAllah kita menang. Ya. Tak payah jatuh puasa. Ini jatuh puasa Datuk Najib kita buang. Ya, saya nak beritahu, menang kita batal jatuh puasa ini. Menang kita insya-Allah bagi tempoh berminggu saja saya curah balik wang balik kepada hak rakyat Kelantan kendalikan. Ya. Ini bukan soal main, bukan janji, bukan politik palsu, saudara. Ini hak saudara. Apa hak saya atau mana-mana orang lain jadi pemimpin yang boleh mengkhianati amanah ini? Tidak boleh. Kita janji 20%, bukan saja kerana Kelantan, Terengganu apa? Terengganu juga. Dan sekarang kita ada bukti sebahagian daripada minyak Terengganu itu hak Pahang, kita bagi pada Pahang. Sabah Sarawak kita bagi. Apa masalah dia? Dia nak berebut tamak halabah ni sebab apa? Sebab dia ingat masalah pimpinan UMNO ini, dia ingat harta ini, negeri ini bapak dia punya. Saya nak bagi tahu negeri ini dengan izin Allah hak rakyat, bukan bapak dia punya. Wah, macam bukan main, angkuh dan sombong. Sudah, kita kena berhenti. Sebab tu saya kata tak payah tunggu lama. Sudah, saya ulang ini biar kita hafal. Sebab orang UMNO kata kita ni bohong, negeri akan bankrupt. Saya nak bagi tahu saudara, bagi kita peluang, pertahankan kawasan-kawasan kita. Dan insya-Allah saudara, saya tak mau orang kata orang politik ni sama, orang politik ini semua sama, janji besok perintah bohong. Sebab tu saya berani setelah bincang dengan Tugu Hadi Awang, dengan Bikit Siang, saya kata saya yang lain, kita putuslah nak 2 minggu, nak sebulan, nak 100 hari. Okeylah, saya bincang. Minyak saya hari ini menang, akad sumpah esok umum harga minyak turun seluruh. Siapa mana-mana pengadainya minyak, kedai minyak yang tak turun menjaga. Yang ni pemerintah baru ni, bukan UMNO boleh bayar gitu. Ini memang. Lepas itu kita gunding pasal elektrik. Elektrik ni bagi semua pok-pok dia, IPP, kita tahu. Saya nak bagi tahu 2 minggu kita panggil dia. Dan saya jamin insya-Allah kadar elektrik seluruh negara mesti turun. Kalau tidak kita panggil, kita bagi betul. Nak jadi pemimpin sudah kena tegas. Ini takut semua. Cakap orang kampung bukan main. Fitnah macam-macam. Cakap dah dekat-dekat. Tengok saya jerit, Najib pun nak jerit. Tak jadi. Ya. Tapi jumpa toke tak berani. Uning. Turun kadar harga minyak. Macam PTPTN, bila saya umum dulu, ya Allah, dia serang. Pemuda UMNO kata apa? Kita akan serang Anwar. Kita akan masuk tiap kampung, tunjuk dia ni pembohong, pengkhianat. Ajar orang Melayu, raja rakyat, hutang jangan bayar. Hidup Melayu, kata dia. Cih, ini saya kata sombong. Aku ni lawan dengan naga tu, Mahathir. Ni cicak mengkarung nak jadi apa?
Saudara, orang kampung hutang pasal anak sekolah, kamu nak ugut aku. Dia nak kalahkan saya di Permatang Pau kerana saya nak minta, nak tolong orang miskin hutang sebab nak hantar anak ke universiti, jangan bayar balik. Tapi syarikat lembu dia kutip, emas dia kutip, rugi bilion-bilion dia kutip. Tak ada, kerana yang ambil ni puak dia. Sebab itu saudara kena fikir, saya tidak berani jamin janji dalam macam buku jingga yang dibincang oleh Pakatan Rakyat, PAS, Keadilan DAP, kalau tidak dipersetujui semua. Jadi ini yang kita nak kena faham. Dia cakap je, Mesti Saifuddin kita betul. Sebab tu saya bawa ada di pasal parlimen. Di parlimen, bila saya bangkit soal hutang kerajaan, ulas ucapan belanjawan, saya sebut hutang banyak tak boleh, belanja jangan boros. Kemudian bila saya sebut begitu, ahli parlimen UMNO jerit 3 bilion. Bila dia sebut 3 bilion, kerana pentadbiran lemah, rasuah meluas, jadi bagilah sikit sebanyak ini parlimen dan sebagainya, supaya rakyat boleh terlupa dengan rasuah besar, ya, 250 juta. Ya. Siapa nak bangkit 3 bilion berangkat. Bila saya sebut dijerit 3 bilion. Jadi saya beritahu speaker, saya duduk minta dia 3 bilion bangun. Tak ada bangun ya, Pak? Ya? Tak ada bangun. Ini perangai di parlimen UMNO. Dia jerit 3 bilion. Saya bagi laluan, tak berani bangun. Bangun. Ya, bagus dia. Itulah cara mereka menyebarkan fitnah. Bila kita cabar dia bangun, dia tidak berani bangun. Ini bukti di parlimen. Bukti di parlimen bila saya bangkit bahas, dia jerit 3 bilion. Kerana ini dah jelaskan fitnah. Saya kata bagi speaker, biar dia bangun. Bangun, saya kata. Saya duduk. Speaker kata, tak ada yang bangun yang bohong mat. Perangai pemimpin UMNO. Kalau ahli parlimen UMNO macam itu, yang ketua cawangan UMNO cakap banyak pasal. Aku mesing kau. Jangan fitnah macam itu. Dalam isu semua begitu. Yang dia tahu maki. Jerit dari luar. Minta debat tak berani. Ada Aziz ada, Amran ada, Saifuddin ada. Kita dalam banyak isu lain pun macam itulah. Berani fitnah, tapi bila berbahas tidak berani. Sebab itu bila ada majlis macam ini, dia hantar video pelan-pelan. Bila kita panggil Syekh Wahabah Zuhaili, ulama besar, datang semayang solat hajat di Stadium Selayang Kuala Lumpur, 15,000 orang solat hajat masa itu untuk keselamatan negara, kemenangan Pakatan Rakyat dan juga fitnah terhadap saya. Maka bila saya bawa Zaidi semayang hajat macam itu, pemuda UMNO duduk di luar Selayang, di luar stadium, duk edar video lucah, nampak macam mana yang perut buncit. Bila kita tunjuk kepada Wahbah Zuhaili, dia kata pengalaman dia tidak pernah dia saksikan orang Islam sejijik yang dia lihat di Kuala Lumpur. Saya kata, ya Syekh, ini bukan orang Islam biasa, ini pemuda UMNO. Saudara, sebab itu saya nak gunakan menefah. Bila kita cadang macam PTPTN, saya sebut ini idea mula saya baca bincang dengan kawan saya, Perdana Menteri Turki. Kita pergi ke Turki, bincang dengan dia. Apa istimewa Tayyip Erdogan? Memang dia tegas. Dengan Amerika dia tegas. Dengan Israel dia tegas. Dengan masyarakat Palestin, terutama Gaza, dia yang paling tegas bersuara. Dia tak macam Malaysia. Saudara tahu baru-baru ni di Rohingya, Muslim yang dibunuh dan dirompak. Apa Datuk Najib kata? Di ASEAN kita jangan campur, ini urusan masing-masing negara. Najib, tak campur kau Najib. Ini orang dibunuh, kamu tahu tak? Suaralah sikit. Ini Tayyip Erdogan, ni gambar saya yang baju merah yang cantik tu, Aziza, itu Azmi dan Saifuddin Nasution.
Baik. Saya sebut kepada peserta ini pasal hebat dia Perdana Menteri di antara lain kerana dia mula cadangkan batal PTPTN Turki. Minyak tak ada di Turki. Kita minyak ada 80 bilion ringgit, tapi kena bayar. Sebab tu saya kata kat Taib baru ni, dia tanya jumpa bila jumpa sebelum pilihan raya. Dia tanya Anwar bila pilihan raya, saya kata insya-Allah tahun ini. Nak buat apa? Saya kata pertama turun harga minyak. Dia kata Allah, you boleh lah. Dia minyak tak ada, nak turun je lah. Kemudian dia kata apa? Saya kata apa? Taib, you ambil masa 2 tahun batalkan PTPTN. InsyaAllah doa. Tahun ini kita menang, tahun ini juga saya batalkan PTPTN, insyaAllah. Dia peluk, cium saya, dia kata fastabiqul khairat. Anwar, you kalau ambil alih di Malaysia, kita lumba. I challenge you, kita cabar. Kita nak tengok siapa yang lebih banyak amalan bela nasib rakyat negeri dia. Tengok pemimpin kita. Kalau UMNO nak tengok siapa yang buat bangunan lebih tinggi. Tapi pemimpin Islam, siapa yang boleh buat kebajikan, fastabiqul khairat, untuk bela nasib rakyat. Sebab tu saya kata tahun ini juga kita batalkan program PTPTN. Saya jumpa juga lepas itu dengan Menteri Luar dia, Menteri Keuangan dia, kerana Turki sekarang nak buat hospital di tiap bandar kecil. Sudah, sebab itu pengurusan, wang ada. Ini dengan Menteri Luar dia, kemudian Menteri Keuangan dia, kerana Tayyip Erdogan minta saya bagi nasihat bagaimana nak wujudkan hospital-hospital kecil seluruh Turki, belanja paling tinggi dengan kemudahan yang baik, ya. Di televisyen tak ada ni, televisyen yang ada di televisyen ada gambar nyonya, haram jadah tu. Baik, daripada Turki saya pergi ke Doha. Lepas umrah dengan Azizah, saya pergi ke Doha. Di Doha disambut oleh Syekh Dr. Yusuf Qaradawi di rumah dia, ya. Apa Qaradawi lakukan? 3 tahun lalu dia bagi Qaradawi sambut saya di rumah. 3 tahun yang lalu dia bagi amanah. Dia kata, Anwar, bagi tahu kepada orang PAS, orang UMNO, dia sebut UMNO, keadilan dan semua umat Islam, jangan bagi ada yang was-was dan syak fitnah ini. Dia kata, siapa, ini bukan kerja orang Islam. Kalau orang yang boleh buat kerja ini hanya munafik, yang buat konspirasi, buat fitnah. Kalau dia sebut atau ulang, fasik. Itu dia bawa dengan ayat Quran. Ada 10 minit video. Kali ini bila jumpa Syekh Qaradawi, dia bagi buku baru pada saya. Buku dia Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Dia tak sebut Ar-Rabi' Al-Arabi, dia sebut Thawrah Sya'ab, kebangkitan rakyat. Buku ni istimewa, ditulis Thawrah Sya'ab ataupun Syekh Al-Qaradawi wa Thawrah Al-Masriyah. Boleh cakap Arab ni dah. Esok bila Najib datang suruh baca macam tu juga. Pasal dia wasatiyah. Tapi yang tarik, dia bagi amanah. UMNO ini guna ustaz pergi televisyen mengatakan ini buku ini sebenarnya untuk Mesir, bukan untuk orang lain. Qaradawi cakap soal Mesir. Ini Qaradawi tulis, tengok tu, Al-Akh Al-Habib. Tengah tu bayar dulu, Al-Akh Al-Habib, untuk Anwar Ibrahim, dia tanda tangan Yusuf Al-Qaradawi. Dia bagi kepada saya, minta saya sebarkan di Malaysia, terjemahkan dan sebarkan. Tapi dia tambah itu Al-Akh Al-Habib Az-Za'im Al-Malaysia. Dia dah umum Perdana Menteri Malaysia, mampu ya UMNO. Dan tu doa. Bila saya senyum, bila saya baca, tengok saya senyum, dia pun bangun terus doa kemenangan kita, Pakatan Rakyat di Malaysia. Doa Syekh Qaradawi. Ya. Buku sekarang ni namanya buku Kebangkitan Rakyat yang diterbitkan oleh Habib, terjemah. Bab pertama dia cerita pasal demonstrasi. Sebab di sini Ustaz UMNO kata demonstrasi haram. Ustaz UMNO. Syekh Qaradawi kata, ingat tak Rasulullah SAW dakwah 3 tahun pertama, peringkat awal di rumah siapa? Ingat tak? Arkam bin Abi Arqam. Cara sirri, rahsia. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu memeluk Islam. Terus tanya Rasulullah, bukankah risalah ni benar? Kalau benar, mengapa nak dirahsiakan? Baik, saya bawakan.
Dia bagi, Rasulullah bagi kelaluan, dia pun buat dua kumpulan. Satu dia ketua, satu lagi Sayyidina Hamzah, bapa saudara Rasulullah SAW ketua. Itu yang dia disebut dua barisan, bukan barisan nasional, yang di barisan Islam. Dan terus dia berlari ke Masjidil Haram. La ilaha illallah, istihad Islam pada masa itu. Masa itu pemimpin Quraisy kata bahaya, kita dalam bahaya kerana Umar dan Hamzah telah mengisytiharkan mereka Islam. Maka Syekh Qaradawi simpulkan, inilah tunjuk perasaan pertama dalam sejarah Islam. Qaradawi kata, Ustaz UMNO kata haram. Alasan dia, kalau niat itu baik. Apa niat? Nak bersihkan pilihan raya daripada tipu, nak bantas rasuah, hentikan penyelewengan dan kezaliman. Kalau niat itu betul, maka dasar nasnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu biar Najib ulas balik jawapan. Maknanya kalau kerjasama nak buat kebaikan dan ketakwaan, boleh. Pilihan raya bersih, boleh. Tolak rasuah, boleh. Yang tak boleh, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, apa dia? Tak boleh kerjasama buat keburukan. Perseteruan tak boleh. Tak boleh kerjasama curi lembu, tak boleh. Tak boleh kerjasama curi royalti, tak boleh. Ini yang disebut dalam bab pertama. Bab satu yang penting ialah bab yang pernah saya sebut dulu, khutbah dia di Medan Tahrir. Ini ada dalam buku, gambar dia. Khutbah zaman Tahrir 3 juta orang. Syekh Qaradawi zaman UMNO perintah Mesir, bawah Hosni Mubarak UMNO lah, serupa lah kan. Maka tak boleh dia baca khutbah. Tetapi bila dia balik, bila Hosni Mubarak digulingkan oleh rakyat, Syekh Qaradawi dijemput 3 juta sambut dia. Dia bagi khutbah. Ini yang dia cerita pada saya, yang tak ada dalam buku. Dia kata, Syekh Anwar, ana sampai, ana tengok jutaan orang solat, tunggu ana punya khutbah. Belah kanan dan kiri puluh ribu berdiri tak solat. Jadi ana tanya penganjur, ini pasal apa ni? Mazhab baru ke ni? Yang ramai dah itu bersesak sampai dia kata dalam khutbah dia sebut, semayanglah, solatlah kamu. Kalau tak ada tempat, solat atas kaki, atas belakang. Orang kalau dah tak tempat sujud, tidak mengapa, kerana masa itu dah terlalu sesak. Begitu sekali sambutan orang pada dia, ya. Tapi dia tak solat puluh ribu. Jawab penganjur, ya Syekh, itu semua orang Kristian Koptik Keti. Dia datang nak dengar Syekh, terutama anak-anak muda, kerana dia tahu Syekh menyokong kebebasan, menolak kezaliman Hosni Mubarak dan membela mereka, termasuk orang-orang Kristian. Bila ada percobaan lagakan orang Islam dengan orang Kristian, ada gereja dibom, diletupkan, Qaradawi mengarahkan, bangun anak-anak muda Islam, kamu jadi benteng, pertahankan gereja itu supaya jangan dimusnahkan, kerana tujuan penjahatnya memerintah ialah nak mengadakan perseteruan di antara orang Islam dan orang Kristian. Sebab itu orang Kristian datang puluh ribu dengar khutbah dia. Dan khutbah dia ayyuhal muslim tentunya, ya, tetapi ayyuhas syababul muslim, belia Islam, dan ayyuhas syabab ghairul muslim, yang bukan Islam. Dan tentunya kalau dalam kupasan lain dia bawa surah Al-Kahfi, ingat ya, nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Sadaqallahul azim. Duduk Najib ulang. Tapi maksud dia apa? Ya, Allah ceritakan kisah yang benar tentang perjuangan anak muda. Jadi anak muda bagi Qaradawi itu benteng terkuat dalam perjuangan baru ini. Jadi dia kata, tapi syaratnya kalimatul haq, kata yang benar. Jangan anak muda pergi 20 ringgit paling batu dekat kita. Saya bersyarah di lembah pantai dengan Nurul Izzah, saya mula bersyarah di baling batu oleh pemuda UMNO.
Saya pergi kereta saya ke Johor, pecah kereta saya. Ya. Tapi sudah pecah kereta. Ya kan? Pinggang pantai pun saya boleh lawan lagi. Ini kereta. Ini puak ni dia tak belajar. Ya. Besok orang inilah dulu bila besok naik saya Putrajaya, dia datang, "Ya Datuk, saya tak buat. Saya cuma mulut saya saja tapi hati saya memang sokong Datuk." Memang saya tahu dah. Memang saya sebagainya kawan saya dulu pun. Sekarang tish. Ni memang penjahat, pengkhianat gitu. Bila saya kata, "Tidak, saya sebenarnya bukan itu. Terpaksa saja, tapi hati saya memang malam-malam memang saya tahajud doa." Kalau tak engkau. Baik. Sudah. Itu buku tu boleh baca. Dia terbit oleh Habib, Kebangkitan Rakyat. Tapi Syekh Qaradawi tadi saya sebut kepada Tunggu ni Aziz, satu hal yang istimewa dia tadi tulis banyak buku, ratusan buku. Buku ini istimewa kerana dia terlibat secara langsung minta rakyat bangkit menolak menolak Hosni Mubarak. Ya. Baik. Saya juga jumpa selepas itu seorang pemimpin pejuang Islam Palestin, namanya Ketua Hamas, Khalid Mash'al. Ini kawan-kawan kita yang penceramah pun kena, sebab terlalu kuat TV3 dan utusan Malaysia ni jahat. Ini dia saya dengan Khalid Mash'al. Siapa dia Khalid Mash'al? Ketua Hamas, Ketua Pejuang Islam Palestin nombor 1. Saya beritahu Azizah, kita nak pergi jumpa Khalid Mash'al. Khalid Mash'al ini musuh Israel nombor 1. Dulu Ketua Hamas sebelum Khalid Mash'al, Syekh Ahmad Yassin Al-Syahid, dia dibom, diletupkan oleh Israel berkecai macam alatan tuya. Ya. Jadi saya kata ke Azizah, ni kita nak pergi ni, kalau Israel pum dengan Khalid pergi dengan saya pun sekali. Jadi UMNO akan buat kenduri lembu merata Malaysia. Ya. Jadi sebab tu saya tahu. Tetapi di Malaysia masa itu saya difitnah sokong Yahudi. Di Doha, Ketua Pejuang Islam Palestin sambut saya sebagai rakan seperjuangan dan mendoakan kemenangan kita, saudara. Sebab tu sekarang saya tunjuk sendiri, sebab orang UMNO dia dah pelawak, bohong. Sebab tu saya tunjuk sendiri, sudah tengok macam mana kemesraan dia sebagai seorang tokoh pejuang Islam. Saudara, soal Palestin ini bukan soal mainan politik. Nak harap Najib, sebab itu Rohingya. Saya sebut tadi Rohingya, saya nak habiskan. Bulan Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, Aminah, isteri Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Turki, dia telefon pukul 4.30 pagi. Bagi Nasir kata 4.30 pagi dia telefon Azizah. Dia cakap dengan Azizah, saya nak pergi tengok nasib umat Islam Rohingya, nak tolong bantu mereka. Boleh tak Azizah bersama dalam rombongan kita? Jadi kita bersama. Azizah mewakili rantau ini, dia daripada Turki. Azizah tanya saya kata InsyaAllah pergi. Dia telefon Azizah, dia tak telefon Rosmah. Kalau pergi Rome ke Paris boleh jadilah ya. Tapi malangnya Azizah tak boleh dapat visa dalam masa singkat, kedutaan Burma tak bagi cepat, maka Aminah pergi, bagi laporan, dan masa bagi laporan itu Tayyip Erdogan bagi amaran keras kepada pemimpin Burma. Kamu buat zalim kepada umat Islam Rohingya, kami akan bertindak dengan segala usaha kami. Seluruh rakyat Turki akan bangkit menentang kamu. Barulah pemimpin. Ini tanya Najib, kita tidak akan campur, ini urusan rumah tangga masing-masing. Ini dia pemimpin Melayu yang diagung-agungkan. Jadi saudara, saya nak jelaskan di sini nama pasal Qaradawi, kemudian Khalid Mash'al, kemudian Tayyip Erdogan. Tetapi ada manfaatnya juga. Kerana orang nak tanya, ini macam mana yakin ni Pakatan Rakyat saya, Tunggu Hadi Awang, Limbu Air, macam mana kita yakin boleh perintah ni? Kalau wang tak ada, kita janji nak bagi, pitih bagaimana? Sebab tu tadi Mr. Saifuddin sebut minyak saja 80 bilion, tolak 5, PTPTN ada 75. Betul tak? Boleh. Kemudian kalau kita tengok laporan Ketua Audit Negara,
Transparency International 1 tahun bocor rasuah membazir. Buat jalan 100 juta, UMNO minta 140 juta. Buat ini semua puluh-puluh bilion. Baru ni George Ken, Najib bagi kontrak. Walaupun syarikat itu kalah, syarikat Cina, George Ken dia bagi. Dia tak peduli. 250 juta lebu, itu kecil sebenarnya. Bilion hilang. Kalau semua kehilangan itu, ketua audit negara kata kurang-kurang 20,000 juta. 20,000 juta ringgit tiap tahun hilang rasuah, bocor, penyelewengan. Nah, sudah bayangkan kita ambil alih dengan Tok Guru Ni Aziz ada, dengan Tok Guru Hadi Awang, dengan Tuan Eng, dengan pemimpin-pemimpin. Sudah ingat kita nak tolak ansur. Saudara, saya bincang panjang Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Hadi Awang, Kit Siang, Karpal, Guan Eng, Azizah, Saifuddin, Azmin, pemimpin parti 3 parti. Saya kata kena ada mandat. Ada saja mana-mana pemimpin dari parti-parti kita ini, dah kita bagi mandat lepas menang Putrajaya, ada saja yang khianat, curi, kita ambil, kita sula dia beda ya, sudah tahu. Kita berjuang ini derita, tangkap, kena pukul, kena telanjang, ukur kemaluan, bawa tip, malukan kita mana-mana. Setiap malam dalam TV3. Kemudian naik jawatan, rasuah. Apa jenis manusia begini? Sebab itu saya kata ada hikmahnya. Saya betul susah, tidak mudah. Tak ada orang mau macam saya. Tetapi kalau kita tengok Tok Guru kita nasihat, macam Tok Guru Ni Aziz dah jumpa, dia peluk saya. Dia kata kalau calah-calah orang gelai dah. Ya. Itu yang dia pesankan saya. Ingat Anwar, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Itu dia ingat, saya cuba hafal dan baca makna dia. Hadam. Ya. Kita jangan takut dengan ini semua. Rabbuna Allah thumma istaqamu. Ingat Allah dan yakin, istiqamah. Tapi saudara, Tok Guru juga pesan kepada saya. Saya dengar tazkirah. Dia kata ini proses ujian. Dia cerita tentang seorang anak raja yang dihantar kepada syekh di pondok, dan raja tu kata hantar dia, jangan bagi dia balik, jangan bagi dia hubungi saya, latih dia ilmu dia, akhlak dia semua supaya dia jadi baik, jadi layak jadi raja. Anak raja ini makan teruk, pakaian paling lusuh, macam orang paling miskin di sekolah tu. Kena dera kuat, kena pukul kalau salah, kena belajar lebih pada orang lain. Anak tu geram, derita, sedih, kata dia rasa dia dizalimi oleh Tok Guru. Nak pendekkan cerita, ayah dia mangkat, dia naik jadi raja. Bila dia naik jadi raja, hari ni dia naik jadi raja. Kalau saya hari ni Perdana Menteri, esok turun minyak, dia tak. Hari ni jadi raja, esok dia panggil Tok Guru. Syekh, fadal, ta'al ini. Ijlis, duduk. Ya Syekh, ente latihan apa? Pasal apa ente dera anak bagi pakaian yang buruk? Malu anak di kalangan penduduk-penduduk. Pasal mana bagi makan paling daif kepada anak. Pasal apa kena pergi kerja suruh sapu. Anak-anak raja, siang raja, suruh sapu sampah. Belajar banyak, kena hafal lebih pada orang lain. Syekh tu kata, Alhamdulillah, anak jalankan tanggungjawab. Ya Amir, wahai tuanku, ingatlah tuanku, jadilah pemimpin yang baik, jangan zalim kepada sesiapa, jangan. Tuanku dah rasa orang yang paling miskin, tuanku rasa pakai yang paling lusuh, janganlah tuanku izinkan mana-mana rakyat negeri tuanku rasa derita kemiskinan dan kezaliman yang tuanku rasakan. Jadi dia kata, Anwar, kamu ingat, kalau kamu rasa derita, dizalimi, maka biarlah ini suatu pengalaman supaya jangan ada mana-mana rakyat Malaysia besok di bawah jalan kamu merasa derita dan dizalimi, kerana ini tanggungjawab yang kamu rasakan sendiri. Sebab itu saya kata susah ya, tetapi saya syukur kata Allah SWT kerana ini berlaku. Dan di mana-mana orang doa.
Saya pergi baru ni lepas Turki saya pergi ke Fatani. Fatani ni ada koperasi Ibn Affan. Nak balik Tok Guru kata singgah sekejap, kami nak jumpa. Saya nak kata tak boleh. Sebab dia kata tiap malam Jumaat semasa saya dalam penjara, Tok Guru ni doa untuk saya. Saya tak tahu pun. Jadi saya pun singgah. Nak malam lebih sangat tak boleh. Sebab keselamatan, takut orang tembak. Bukan orang petani tembak, orang lain upah orang petani tembak. Jadi nak salin pakaian tak boleh. Saya duduk hanya ini, pergi belah kawasan petani semua kena pakai baju Melayu sepanjangnya. Sebab kalau nampak baju lain, pemuda UMNO ambil gambar, kes baru pula dah. Anwar didapati, dilihatnya. Wah, pula aku kena jawab. Saya bawa Ustaz Mano Manuti dengan Datuk Mansur sebagai saksi. Baik, saya pergi ke sini, saya kena buat apa? Tutup guru ni daripada 200 sekolah agama pondok seluruh Fatani berhimpun buat doa khas, solat hajat khas, doa ya Allah bagilah kemenangan kepada Anwar dan rakan-rakan dia Pakatan Rakyat di Malaysia. Allah. Saya tak minta, saya tak bayar, saya tak diberitahu pun. Itulah semangat yang berada di kalangan rakan-rakan kita. Sebab tu saya yakin ini yang lain ni bolehlah dekat pilihan raya dia buatlah cara-cara apa. Macam kita kata tahu, saya boleh sebut tadi, merdeka. Merdeka ini rakyat mesti merdeka. Merdeka di mananya? Seperti mana disebut dalam khutbah Medan Tahrir oleh Syekh Qardawi, apa dia? Hurriyah, kebebasan. Wal izzah, bina kekuatan. Wal karamah, angkat darjat kemanusiaan. Wal adalah, tegakkan keadilan. Itu dia erti merdeka. Ini merdeka, rakyat macam ini gaji minimum tak dapat, gaji anak menteri tak dapat, 30,000 kita tahu. Kerja apa? Kira lembu, 30,000 ringgit. Jadi sebab itu saudara, saya tak mau ulang apa yang kita tahu tentang apa yang UMNO dan Barisan Nasional lakukan. Macam-macam lah, orang Kelantan pun tahu, orang negeri lain pun tahu. Tapi saya yakin insya-Allah ini masanya terbaik saudara. Beri peluang. Saya dengan penuh perasaan, al-hadis al-qalb bil-qalb, dari hati ke hati saya nak beritahu, saya yakin kali ini kita boleh menang. Dan saya percaya kita boleh angkat martabat umat ini dan angkat negara kita ke berjumpa lebih baik lagi. Betul, kita tidak boleh biarkan penyelewengan begitu. Harta, berlian, permata, rumah, semua pembaziran. Dan masih boleh lagi Ustaz UMNO bagi tahu, ya, amin, bagus. Jadi ini kerosakan berlaku. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita. Saya percaya sudah boleh bawa perubahan. Dan Kelantan adalah kubu penting bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Reformasi.